keinginan untuk mengislahkan diri. Dalam bab ini ingin memberikan peringatan terhadap satu perkara yang penting. Sebagaimana pada zaman ini dakwah diabaikan dan secara umumnya orang ramai sangat lalai daripada menunaikan. Demikian juga terdapat setengah orang yang memberi masa kepada sejenis penyakit apabila mereka mendapat tugas yang penting dalam agama, sama dalam bentuk ceramah, penulisan, pengajaran, berdakwah, syarahan dan sebagainya, maka mereka begitu asyik memikirkan hal orang lain sehingga melupakan diri sendiri. Sedangkan diri sendiri perlu diislahkan lebih daripada orang lain. Rasulullah SAW telah beberapa kali melarang dengan tegas tingkah laku orang yang sibuk menasihati orang lain sedangkan diri sendiri berterusan dalam melakukan maksiat. Pada malam Mi'raj, Nabi SAW telah melihat sekumpulan manusia dalam keadaan bibir mereka sedang dipotong dengan gunting yang dibuat daripada api. Lalu baginda SAW bertanya, siapakah mereka itu? Hadrat Jibril AS menjawab, mereka adalah penceramah dan pensyarah di kalangan umat Tuhan. Mereka menasihati orang lain tetapi mereka sendiri tidak beramal. Dalam satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, sebagian ahli syurga akan pergi bertemu beberapa orang ahli neraka dan bertanya, apakah sebabnya kamu masuk neraka? Demi Allah, kami dapat masuk syurga hanya dengan mengamalkan perkara yang kami belajar daripada kamu. Mereka akan menjawab, kami dahulu memberitahu kamu tetapi kami sendiri tidak beramal. Dalam satu hadis lain diberitakan bahawa azab dan menimpa dengan lebih cepat kepada para ulama yang jahat daripada menyembah berhala. Mereka akan bertanya dengan terkejut, mengapakah azab menimpa kami dahulu daripada menyembah berhala? Mereka akan mendapat jawapan, tidaklah sama kesalahan orang yang mengetahui jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Para masyayikh memberikan bahawa ceramah daripada seorang yang tidak beramal tidak akan memberi manfaat. Oleh kerana itulah kita dapati pada zaman ini, walaupun setiap hari ada sahaja ceramah, syarahan dan pengajaran yang disampaikan tetapi masih tidak terkesan. Terdapat berbagai-bagai jenis tulisan dari salah agama tapi semuanya masih tidak bermanfaat. Allah SWT berfirman, atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Patutlah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidaklah kamu berakal. Al-Baqarah ayat 44. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kaki anak Adam tidak akan berganjak sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, di manakah umurnya telah dihabiskan. Kedua, di manakah usia muda digunakan. Ketiga, dari sumber manakah hartanya diperolehi dan bagaimana harta itu dibelanjakan. Keempat, apakah yang dia telah lakukan terhadap ilmunya. Ada Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ulung, pernah berkata, yang paling aku takuti adalah soalan yang akan dikemukakan kepadaku di hadapan sekian manusia, iaitu apakah yang kamu telah lakukan terhadap ilmu yang kamu ketahui. Seorang sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya, baginda SAW, siapakah makhluk yang paling buruk? Baginda SAW menjawab, jangan ditanya tentang perkara yang buruk, tanyalah tentang perkara-perkara yang baik. Seburuk-buruk makhluk ialah ulama yang paling buruk di kalangan manusia. Mafhum satu hadis Nabi SAW, ilmu ada dua macam. Pertama, ilmu yang hanya ada pada lidah, yang merupakan hujah Allah SWT ke atas anak Adam. Kedua ialah ilmu yang menyerap ke hati, iaitu ilmu yang paling manfaat. Kesimpulan, di samping ilmu zahir, dalam dipelajari juga ilmu berkaitan dengan ilmu hati dan rohani, supaya hati juga akan dihiasi dengan ilmu. Kerana ilmu yang tidak memberi kesan kepada hati akan didakwa oleh Allah SWT pada hari kiamat. Orang alim yang disemikian akan dipersalahkan oleh Allah SWT yang dipersoal tentang ilmunya. Banyak lagi hadis yang mengenai sekeras amaran tentang perkara ini. Oleh kerana itu, saya merayu kepada para pendakwah agar berfikir untuk memperbaiki zahir dan batin diri sendiri terlebih dahulu. Sekiranya tidak akan termasuk dalam golongan telah diberikan amaran-amaran tersebut. Semoga Allah SWT rahmatnya yang luas digunyakan kepada saya juga taufik untuk memperbaiki diri saya zahir dan batin. InsyaAllah. InsyaAllah. Sampai ke Rasulullah Habib. Subhanaka